الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam Pegawai Syara Aliyah Tan Kuasa Masjid, khususnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Taala kerana pada pagi ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara kita menantikan masuknya waktu syuruk, serta dapat kita berada dalam majlis ilmu, dalam jilsah ilmiah, yang mana pagi ini kita akan mengupas kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Kita masuk pada tajuk yang ke-21, ya, iaitu adab dan ihsan dalam beribadah kepada Allah, ya, adab dan ihsan dalam beribadah kepada Allah. Kita baca matan hadis ini bersama-sama. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan at-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nasi fatahu Jibril faqala mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah menghabarkan kepada kami Abu Hayyan at-Taimi daripada Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam
Yang kemudian bertanya, mal ihsanu, apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dan apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah, sungguhnya dia melihatmu. Muttafaqun alaih, hadis Al-Bukhari hadis yang ke-50 dan Muslim hadis yang ke-68. Jadi hadis ni pun ada dalam kitab, ya, hadis 40 Imam Nawawi, ya. Kita belajar di awal-awal tu tentang bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz atahu rajulun, ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz ata, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang mana dia datang dengan rambutnya yang hitam, ya, yang putih bersih, pakaiannya yang bersih, seolah-olahnya dia ini kami lihat tidak bermusafir, tapi seorang pun tak kenal siapa lelaki yang datang ni, seorang pun tak kenal. Dan dia datang ketika Rasulullah duduk, ya, dan lututnya, ya, dia duduk di hadapan Rasulullah, dia masuk dalam majlis tersebut, dan Rasulullah sedang duduk, dia terus duduk di hadapan Rasulullah, lutut bertemu lutut, punya rapat tu. Jadi sahabat semua pun pelik lah, macam mana dia ni tak dikenali, ya, tiba-tiba masuk majlis orang, terus duduk di hadapan Rasulullah, lutut bertemu lutut, seolah-olah macam kawan lama, seolah-olah macam dah kenal sangat dah, dan Rasulullah pun kenal dia. Itu yang dia orang pelik. Ini yang sahabat dia heran, dia orang heran. Macam mana? Sebab tadi kita ni kadang-kadang bila orang tak kenal tiba-tiba duduk depan kita berlutut, ini apa hal ni tak? Tapi tak, Rasulullah tak ada panik, biasa normal, dan Rasulullah pun seolah-olah mengenali dia. Dan dia datang duduk depan Rasulullah, dia terus tanya Rasulullah, akhbirni anil iman, bagi tahu aku apa itu iman. Kan? Jadi sahabat-sahabat ni, jadi bila benda ni berlaku, peristiwa macam ni, dia menarik perhatian sahabat-sahabat untuk memberi fokus. Dia ni dah lah kita tak kenal, datang duduk tiba-tiba depan Rasulullah, dia terus tanya. Jadi menarik perhatian sahabat untuk memberi tumpuan, apa dia nak tanya ni, kan? Betul lah, bila mana Rasulullah pun beritahu, ya, al-imanu an tashhadu an la ilaha illallah, kan, wa tu'minu wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Bila Rasulullah jawab sadaqta, dia pula yang membenarkan jawapan Rasulullah. Macam kau pula lagi tahu pada aku, kan? Jadi sahabat ni, dia melihat peristiwa tersebut, dia rasa satu benda yang macam mana ni, dia yang tanya soalan, Rasulullah jawab, dia yang membenarkan jawapan Rasulullah. Dia ni hebat lagi pada Rasulullah kan? Dia tanya lagi, akhbirni an Islam, bagi tahu aku apa itu Islam. Al-Islam anta asyhadu an la ilaha illallah wa tuqimu shalah wa tuti zakah wa tasumu ramadan wa tahjur baita wa istata'u ilaihi sabila. Islam itu ialah kamu mengucap kedua kalimah syahadah, ya, mendirikan solat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang mampu. Sadaqta, kan? Engkau benar, dia kata. Kan? Lelaki suruh jawab, engkau benar. Jadi sahabat lagi pening tengoklah. Dia tanya lagi, akhbirni mal ihsan, bagi tahu apa itu ihsan. Ya, bagi tahu apa itu ihsan. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, sekiranya kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sungguh Allah lihat kamu. Jadi Rasulullah bagi gambaran, kita buat ibadah ini seolah-olah di hadapan kita ni Allah SWT. Nak bagi tahu yang tu, bukan nak bagi tahu zat Allah di depan kita. Nak bagi tahu bahawasanya kita beribadah ni, aku sedang berhadapan dengan Allah.
Kita solat, kita berhadapan dengan Allah. Nah, kita berpuasa, seolah-olah Allah melihat kita ni. Kita depan Allah. Allah perhati kita. Itu cerita dia. Dan dia pun kata apa? Sodaqta, engkau benar. Dan panjang, ni panjang lagi tak? Panjang. Dia bagi tahu aku tentang tanda kiamat. Apa tu ada ayatus sa'ah, panjang lagi. Jadinya bila dah selesai dia tanya soalan ni dan dia membenarkan jawapan Rasulullah, lepas dia dapat jawapan tersebut, dia bangun, dia belah. Hilang macam tu je. Keluar daripada majlis, hilang macam tu. Jadi sahabat pun bingung lah. Macam mana, siapa dia ni? Kan? Kemudian Rasulullah tanya pada sahabat, atadruna man tahukah kamu siapa yang datang tadi? Kan? Allah Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Huwa Jibrilu. Dialah malaikat Jibril. Atahu ayu'allimukum an dinikum. Dia datang nak mengajar kamu tentang agama kamu. Malaikat Jibril. Maksudnya inilah sahabat yang dapat tengok. Beruntunglah sahabat yang berada dalam majlis tersebut sebab dapat tengok malaikat Jibril live. Dapat melihat malaikat Jibril dalam keadaan bentuk manusia. Patutlah dia orang tengok, kata kami tak pernah tengok lelaki macam ni tak. Dan dia turun itu dengan pakaian yang putih, yang padang pasir tak. Kalau kita lalu di padang pasir paling kurang kita punya kepala kain bawah ni dia akan jadi kuning sebab kena debu kan. Tapi tak ada tulisan macam tu. Tu Rasulullah beritahu, ni malaikat Jibril datang nak ajar kamu tentang agama kamu. Itu dalam satu kaedah pendidikan begitulah. Soal jawab kan, bersoal jawab. Jadi dengan soal jawab tu sebenarnya bukan yang tukang tanya tu dia nak ilmu, dia dah ada ilmu, dia nak beritahu pada orang lain yang mendengar soalan tersebut. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu nak tanya soalan apa tak. Makanya datang orang yang berilmu, dia tanya tujuannya untuk mengajar orang yang ni. Untuk mengajar orang yang tak bertanya soalan. Dengan dia bertanya soalan, orang lain dapat ilmu kan? Itu salah satu antara kaedah pengajaran lah. Muttafaqun alaih. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun ada hadis ni. Pengenalannya, menjaga adab kepada Allah SWT merupakan akhlak para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh. Ini bab adab ni. Kehalusan adab dengannya, yakni dengan Allah SWT, suatu manifestasi cinta seorang hamba kepada Khaliq. Ibadah dan kehidupan akan kosong dan tidak mendapat ganjaran pahala jika tiada adab mengiringi ibadah dalam denyutan kehidupan kita. Maka jadilah kita hamba mengerjakan ketaatan, namun penat lelah kita tiada dalam pandangannya, yakni pandangan Allah SWT. Sebenarnya jika hati kita bersih, kecantikan adab akan terselah pada akhlak kita. Usahlah kita menuturkan ungkapan cinta pada Yang Maha Esa jika tiada adab kepadanya. Sebab tu kita kadang-kadang kita tak ambil berat tentang ihsan. Sedangkan ihsan itulah dia punya kayu ukur, indikator dalam menentukan ibadah kita diterima ataupun tidak diterima. Betul, kita buat solat cukup 13 rukun. Daripada bermula dengan dia tegak niat takbir semua masuk semua tak, sampai kita bagi salam, cukup 13 rukun. Dari sudut logik, dari sudut matematik betul, kita telah menaikkan solat. Tetapi adakah diterima solatnya kita itu dalam datuk tentang ihsan tadi, iaitu bila mana kita buat ibadah dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah, barulah ibadah kita diterima. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia salah faham. Bila mana dia bersedekah, konon-kononnya bila dia sedekah banyak ni Tuhan terima sedekah saya sebab saya bagi banyak. Bukan dari sudut tu. Bukan dikira berapa banyak dia yang diberi, tetapi berapa ikhlas yang kita sanggup keluarkan untuk itu. Sebab tu pentingnya ihsan. Jangan kita mandang remeh ihsan ini, sebab ihsan inilah menentukan ibadah kita diterima ataupun tidak. Betul, dari sudut matematik memang kita dah buat cukup 13 rukun, tetapi dari sudut keikhlasan, ada orang walaupun dia solat cukup 13 rukun tapi ada sifat riak dalam diri dia, ada sebab ujub dalam diri dia. Macam mana Allah nak terima?
Ibadah itu bukan sekadar diterima dari sudut tu, tetapinya dari sudut hati kita ni, keikhlasan kita dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tu buat aku janji tak, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Dan dalam surat kita dah cakap, sembahyang aku, hidupku semua ni untuk Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Jadi buktikan dengan buat ibadah tu dengan penuh rasa keikhlasan, dengan penuh rasa kehambaan. Ini kena letak. Walau siapa pun kita, aku ni hamba. Ya, aku ni hamba Allah SWT. Letak tu dulu. Jadi dalam apa kita buat, bila kita letak diri kita sebagai hamba, makanya tak adalah kita nak rasa bangga sangat. Tak adalah rasa nak tiba riak tu ada. Sebab hamba. Tak, memang aku kena buat. Ya. Jadinya letakkan diri dulu. Ihsan dari segi bahasa berasal daripada perkataan bahasa Arab. Ihsanan, iaitu memiliki erti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah dan kesenangan. Ihsan juga dapat diertikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik. Sebab tu ibadah kita ini sentiasa kita kena tengok. Dengan adanya ilmu baru kita tahu bahawasanya ibadah kita ini memenuhi ataupun tidak apa yang dituntut oleh syarak. Ihsan adalah ikhlas dalam melakukan ibadah dengan sepenuh perhatian. Artinya sepenuh keikhlasan beribadah hanya kepada Allah SWT dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah kita melihatnya. Jika kita tidak mampu berkeadaan seperti itu, maka ingatlah bahawa Allah SWT sentiasa melihat kita dan mengetahui apapun yang ada dalam diri kita. Ya, depan orang kita boleh tengok, boleh tunjuk seolah-olah macam kita ni ikhlas, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Itu jadinya buatlah ibadah tu dengan penuh rasa kehambaan tadi. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT berfirman dalam suratul Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maksudnya, yang pertamanya disebut, oleh itu فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan pertemuannya dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah. Siapa yang nak bertemu dengan Allah, ya, nak tengok, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, liqa'a rabbih, makanya hendaklah yang pertama dia kena beramal soleh. Itu pula dah okey normal lah, betul lah tu. Takkan nak kena buat maksiat dapat jumpa dengan Allah kan? Memanglah kena amal soleh, okey, faham. Kemudian apa lagi? Syarat yang kedua, ya, nak bertemu dengan Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Maksudnya jangan kita mensyirikkan ibadah kita. Macam manalah pula tu? Ya, takkanlah orang buat ibadah boleh ada syirik. Yang kita faham yang syirik ni jumpa tok bomoh, tok pawang, tok dukun, tok macam tok lagi lah tak? Ya, nak minta itu, nak minta ini. Macam mana aku yang semayang ni boleh syirik pada Allah? Macam mana aku yang sedekah ni boleh syirik pada Allah? Sebab ayat ni bagi tahu jangan mensyirikkan Allah dengan ibadah. Ya, fikir-fikir pening, mana pula ni? Takkanlah orang ibadah mensyirikkan Allah pula. Dia sembah Allah, dia syirik Allah. Macam mana? Dia bersedekah bantu untuk pembangunan Islam ke, bantu untuk mudahan, dia syirik pada Allah.
Yang kita faham syirik pada Allah ni orang pergi sembah pokok ke, pergi sembah kubur ke, pergi minta dekat tu, tak. Daripada ni lah meletakkan makhluk lebih sama ataupun lebih tinggi pada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala beritahu jangan mensyirikkan aku dalam ibadah. Tak kemening tak? Maksudnya apa? Jangan ada unsur riak dalam beribadah kepada Allah. Sebab riak itu syirik kecil. Maksudnya dalam beribadah dengan meletakkan tujuan-tujuan yang lain. Ya, aku bersedekah ni supaya apa? Orang panggil aku sebagai dermawan. Ya, aku ni alim supaya orang panggil aku alim ulama. Ya, aku ni pergi berjihad, mengangkat pedang, mengangkat senjata lawan musuh. Ya, supaya nanti bila aku mati orang panggil aku ni sebagai syuhada. Aku dibaca Quran sedap. Ya, orang dengar insya-Allah sedap. Supaya orang panggil aku qari, pembaca Al-Quran. Maksudnya dia beribadah tapi bukanlah kerana Allah, sebab dia ada niat lain. Dia nakkan gelaran-gelaran ini. Inilah antara 4 golongan yang mana bila mana di hadapan Allah SWT, Allah Ta'ala tempelak mereka. Ya, kau bohong, kazabta. Ya Allah, Allah panggil 4 golongan. Pertama, antaranya siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang rajin bersedekah, orang alim di hadapan Allah. Yang Allah Ta'ala panggil lagi siapa lagi tak? Ya, orang yang pandai baca Quran. Kan? 4 golongan ini. Dalam 4 golongan yang Allah Ta'ala panggil di hadapan dia, tak ada seorang pun kaki judi, kaki perempuan, kaki apa lagi macam kaki ya, kaki arak, kaki yang macam kaki lah. Tak ada. Tapi yang panggil di hadapan Allah ni orang baik-baik semua. Baca Quran, pergi berjihad, rajin bersedekah, orang alim. Mana ada orang jahat? Tapi kenapa 4 golongan yang dicampakkan masuk ke dalam neraka? Sebab rupa-rupanya mereka buat ibadah ini bukan kerana Allah, tapi nakkan pengiktirafan di dunia. Nak orang panggil mereka sebagai pembaca Quran qari, nak panggil mereka, nak digelar sebagai syuhada, nak orang panggil dia sebagai ulama, nak dipanggil dia sebagai dermawan. Ingat tuan-tuan anak, sebab itulah ya, jangan kita tertipu dengan ibadah. Sebab iblis ni dia tak pernah tidur, dia tak pernah lena dalam bab mengajak umat anak-anak Adam ini ikut dia masuk neraka. Walaupun dalam ibadah pun dia boleh tipu juga kita. Itu disebut sebagai talbisul iblis. Ya, belitan, tipu daya iblis. Kemudiannya keterangannya Syekh Salah Ali Syekh rahimahullah memberikan penjelasan bahawa yang dimaksudkan dengan ihsan adalah melakukan amalan sebaik mungkin. Buat sebaik mungkin amalan tersebut. Batasan minimum dalam melakukan ihsan di dalam beribadah kepada Allah SWT ialah apabila dia melaksanakan ibadahnya dengan niat yang ikhlas, iaitu semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah SWT daripadanya, dan menepati sunnah Nabi SAW. Inilah kadar ihsan yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim. Syarat, 3 syarat nak amalan kita diterima. Dia ada 3 syarat. Cukup 3 ni, insya-Allah lulus, terima. Pertama, buat ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah itu diperintah baru dibuat, tak diperintah jangan dibuat. Enggak. Boleh ke kita nak solat zuhur sekarang? Buat awal, nanti tak kalut. Tak? Buat awal-awal sikit tak? Saya senang yang malam nak fikir-fikir. Tadi saya buat solat subuh tadi, siap sekali buat sekali dengan zuhur, asar, maghrib, isyak tadi senang. Lagi tak payah fikir dah nanti. Nanti tak payah fikir dah, tak payah pening. Boleh? Tak boleh buat sebab tak diperintah. Masuk zuhur barulah kena bayang solat zuhur. Kan? Diberi pengecualian pada orang yang bermusafir. Boleh buat jamak, tak ada masalah, itu isu lain. Nah, tak diperintah tak boleh buat. Kita nak puasa 30 hari ni. Saya ni rasa nak diet, betul nak ni tak.
bulan ni buatlah puasa 30 hari lah dengan niat lah. Tak boleh, sebab tak diperintah. Puasa 30 hari berturut-turut dalam bulan Ramadan ni mari. Nah, jadinya isu situ dah. Jadi tak boleh sebab ibadah tak diperintah. Saya ni malaslah esok masuk bulan Zulhijjah esok. Ramai orang pergi haji kan. Saya buat haji awal-awal lah tak kalut. Tak. Esok kalau nak pergi haji ni masuk bulan Zulhijjah semua ramai orang nak tawaf susah nak bermabit semua. Sekarang senang pergi awal-awal senang. Tak. Masuk je bulan Rabiul Awal pergi siap-siap. Maksudnya di Arafah pun tak payah berebut, di Muzdalifah pun senang relax, boleh tidur terlentang macam tu je lah, seronok sebab tak ada orang kan. Ya, boleh buat nak melontar pun senang, tak ada masalah. Buat awal-awal tak kalut kan. Adakah diterima ibadah hajinya itu? Tak diterima, tak disuruh. Bila masa disuruh, bila masuk musim haji lah kena buat. Itulah ibadah. Yang pertama syarat ibadah diterima ialah diperintah. Ada perintah baru buat, tak ada perintah jangan pandai-pandai nak buat. Nak ibadah korban tak kita buat masuk musim ayah haji tak, tiba-tiba dia buat sini. Saya ingat saya buat kerja kahwin ni, saya nak sembelih 2 ekor lembu. Wah, saya ingat saya nak korban lah. Boleh tak? Tak boleh. Tak sama. Tak. Jadi itulah ibadah yang pertama. Yang keduanya ialah mesti menepati cara Nabi, sunnah Nabi SAW. Semayang tu dah bagus, tapi dia bantai buat semayang subuh ni 4 rakaat. Nak, salah ke saya nak buat 4 rakaat? Sedangkan saya semayang. Saya bukan buat maksiat. Takkanlah Allah nak marah saya pula buat subuh 4 rakaat. Nak, apa masalahnya saya buat? Ikut cara Nabi. Tak ikut cara Nabi, kau buatlah 10 rakaat tetap tak diterima lah, tak payahlah sembang. Nak marilah sujud dari hitam-hitam pun sebab subuh tu dia buat 4 rakaat takkan diterima. Sebab tak ikut cara Nabi. Nabi tunjuk lain, kau buat lain. Perintah Allah aqimus solah, dirikan solat. Bagaimana cara nak solat? Adakah Allah Ta'ala bila turunkan perintah ke atas kita, aqimus solah, dirikan solat, adakah bermakna kita boleh buat solat ikut suka kita? Ya, ikut suka kuasa tak. Jadi yang penting semayang, yang penting kepada Allah, dah tu je kan. Betul datangnya hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti mana kamu tengok aku solat. Tu je kan. Jadi kenapa kita pandai-pandai nak ejah-ejah lagi ni? Nabi dah cakap, buat macam aku buat lah. Tak payahlah tunjuk pandai-pandai sangat. Sebab Nabi tunjuk benda yang mana kita mampu buat. Tak. Dalam solat pula, bagi orang yang sakit ada keringanan dia pula. Boleh solat duduk, boleh solat baring, boleh solat miring, itu banyak lagi lah. Tu. Jadinya buat kena ikut cara Nabi SAW. Okey. Yang pertama kita buat ikut perintah Allah dah ada. Kemudian kita pun solat ikut cara Nabi pun dah ada. Ni yang ketiga ni, indikator dia ni, ihsan tadi ni, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mari solat semata-mata ada dunia dalam hati dia, makanya walaupun dia memenuhi syarat pertama, dia memenuhi syarat yang kedua, tapi syarat ketiga ni sebab tak ikhlas, maka tak adalah nilai. Apa bukti dia? Kam min Rasulullah sebut dah, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atash. Dalam bulan puasa dah. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak ada pahala puasa bagi mereka melainkan al-ju' wal 'atash, kecuali mereka hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja, tapi pahala puasa relax tak ada. Kenapa? Sebab mereka hanya berpuasanya tak makan tak minum, tetapi lidah mereka tidak berpuasa, telinga mereka tidak berpuasa, mata mereka tidak berpuasa, hati mereka tidak berpuasa. Jadinya dapat lapar dahaga je lah. Pahalanya, pahala tak ada lah kan. Jadi itu syarat yang ketiga tu mesti kita penuhi. Cukup 3 syarat ni, insya-Allah Allah terimalah ibadat kita ni. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan tentang ayat tersebut iaitu
amal yang paling ikhlas, yang paling besar, yang paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suatu amal ibadah jika dia ikhlas tetapi tidak mengikut contoh daripada Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak diterima. Dia buat dengan ikhlas tapi rupanya tidak ikut cara Nabi. Kenapa hari ini orang boleh buat ibadah, kita tengok seolah-olah nampak ada keikhlasan, tapi rupa-rupanya dia tak ikut seperti mana yang Rasulullah tunjuk. Kenapa? Sebab yang pertama, sebab tidak ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, dia akan buat ibadah dengan cara taklid, yakni ikut-ikutan. Nah, dengan cara ikut-ikutan. Jadi atas sebab itulah, walaupun dia ikhlas tapi tak ikut cara Nabi, tidak diterima ibadah tersebut. Macam saya cakap tadi lah, dia buat haji di luar musim haji, tapi dengan penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh mengharap Allah terima ibadah dia. Macam mana? Aku tak perintah pun buat haji dalam bulan Safar, dalam bulan Rabiul Awal, tiba-tiba kau buat apa? Aku tak suruh pun. Walaupun ikhlas, tidak diterima. Ya, buat solat zuhur dalam waktu subuh, bukan qada ya. Dia nak buat solat ada juga ni dalam waktu zuhur, waktu subuh. Walaupun dengan penuh keikhlasan, tidak diterima solatnya itu. Itu sebab tak diperintah, kan? Tak ikut cara Nabi. Demikian juga sebaliknya. Ni kata Fudail bin Iyad. Ada kata Fudail bin Iyad. Demikian juga sebaliknya, jika suatu amalan mengikut contoh daripada Rasulullah SAW tetapi tidak ikhlas, maka amalan tersebut juga tidak diterima. Dia ikut cara Nabi tapi tak ikhlas. Seperti saya cakap tadi lah, sebab ada kepentingan duniawi, nak orang panggil dia ulama, nak orang panggil dia qari, pembaca Quran, nak panggil dia orang syuhada, nak panggil dia sebagai dermawan, tak diterima sebab ada niat lain rupanya, ya. Dan amalan hanya akan diterima jika dia ikhlas dan mengikut contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah diterima amalan tersebut, ya. Sebab tu dalam bab orang yang mana bila mana mereka ini melakukan amalan dengan tidak ikhlas, ataupun mereka melakukan amalan ini dengan cara bukan dengan ilmu tetapi atas dasar ikut-ikutan. Kalau saya beri contoh dah, yang buat solat tarawih 7 minit tu dah, itu dah contoh yang ada boleh bagi senang ni. Semua orang maklum. Buat solat tarawih 21 rakaat tapi buat 7 minit. Dah. Ini kalau baik kita lari atas tempat ni pun tak jadi kan. Memang peluh lain macam kan. 21 rakaat 7 minit siap dengan witir, betul tak? Bila ditanya kenapa kamu buat macam ni, ini sudah menjadi turunan kami tak? Sudah 100 tahun kami buat benda macam ni. Masya Allah. Nah, pertamanya dia buat macam tu, bacaan surah Al-Fatihah confirm ke laut, jangan tipu lah. Tak? Benda rukun tersebut tomak nina, ya, tomak nina ke mana tak? Jadi tak ada, memang clear dah, tak ada tomak nina pun. Habis tu tak kan? Apa itu tomak nina? Berhenti seketika berdiri. Tak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, tegak. Macam askar, tegak. Kan? Jangan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ini pun kelaunan ni. Sedangkan tomak nina tu berhenti seketika tak? Jadi itu. Jadi kalau benda itu pun tak settle lagi tuan-tuan, tu kena ilmu tu tak? Sebab ikut-ikutan. Apa akan jadi pada orang macam ni? Dan surah Al-A'raf pun sebut di akhirat nanti orang-orang kemudian dia akan menyalahkan orang-orang terdahulu. Dia akan maki orang-orang terdahulu. Di mana? Di akhirat. Dia akan maki orang terdahulu. Ni punya orang ni bawa ajaran sesat ni, diorang yang ni memang tak guna punya nak. Tak? Akan saling bergaduh lah. Yang orang terdahulu pula kata, yang kau ikut tu apa pasal? Kau pergilah belajar dah. Ini yang kami buat teliti kan tak? Dia akan saling menyalahkan dia di akhirat esok. Ya, bila mana amalan tersebut tidak mendapati piawaian yang ditentukan oleh syarak.
Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut tentang apa? Tentang ayat yang mana dibuat tadi tidak ikhlas, tidak ikut cara Nabi, bukan kan, dan juga tidak menepati perintah Allah. Suatu amalan itu tidak dapat dikatakan ihsan sampai amalan tersebut ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelah. Ikut perintah Allah, ikut cara Nabi. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah. Ya, kita diperintahkan menyembah Allah dengan apa? Dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, mukhlishina lahuddin. Ya, ikhlas pada Allah, lagi tetap teguh di atas tauhid. Jangan mensyirikkan ibadah tadi dengan Allah tadi itu. Maksudnya buat ibadah semata-mata kerana Allah, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah dinul qayyimah, agama yang benar. Surah Bayyinah ayat yang kelima. Pengajaran hadis ini, hadis di atas merupakan nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Pengajaran daripada hadis tersebut adalah hadis yang kita baca tadi itu, makna kalimah ka'annaka tarahu. Dalam hadis disebut, dalam mata hadis disebut ka'annaka tarahu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu dalam kalimah seakan-akan kamu beribadah, seakan-akan kamu melihat Allah SWT. Maksudnya adalah beribadahlah dengan keilmuan. Buat ibadah dengan ilmu. Ya, buat ibadah dengan ilmu, bukan buat ibadah dengan ikut-ikutan. Sebab tu kadang-kadang kita cek baliklah cara wuduk kita, cara solat kita, tuan-tuan. Kadang-kadang macam-macam jenis solat. Angkat takbir pun dah cukup dah lah. Kan? Takbir Atromen pun ada. Takbir dinosaur bajak kaut. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia belajar, dia nak masukkan niat ni. Usoli tadi tu. Dan niat tu dalam hati, bisikan hati, Allahu Akbar, dah siap. Siap dah. Tak masuk. Siapa kita yang menentukan niat tu masuk tak masuk? Kecuali ada malaikat sebelah. Encik, minta maaf, niat tak masuk. Buat semula. Kecuali ada macam tu. Tapi bila kita sendiri yang rasa macam tu, perasaan sebenarnya, jadi buatlah dengan ilmu. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah SWT, maka kita akan melaksanakan ibadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang tidak akan sampai kepada darjat ini kecuali dengan memiliki ilmu agama yang mendalam, di mana seorang hamba mengenal Rabbnya, Tuhannya, dengan pengenalan yang betul-betul mendalam. Bermula daripada mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, al-asmaul husna, kemudian ada sifat Allah, sifatullah, dan juga af'alul, perbuatan-perbuatannya, kesempurnaan sifatnya, dan lain-lain. Keduanya, intipati hadis ini berkaitan tentang bagaimana cara kita mengharungi kehidupan dunia ini. Bahawa kita hidup di dunia ini seperti orang asing yang dia yakin akan kembali ke negeri asalnya. Demikian pula ketika kita hidup di dunia ini, kita yakin bahawa kita akan kembali lagi kepada Allah SWT. Sebab itulah kita sebut bila dengar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kepada Allah lah, kita ni milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Apakah bekalan amalan yang kita persiapkan? Seperti orang asing yang hendak pulang, dia akan mempersiapkan dengan persiapan yang baik. Oleh sebab itu hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Hadis di atas juga menyatakan kepada kita bahawa darjat ihsan merupakan tingkatan keislaman yang tertinggi dalam seseorang hamba, terhadap seseorang hamba.
Tidak semua orang mampu untuk meraih darjat yang mulia ini. Hanya hamba-hamba Allah SWT yang khusus saja yang mampu untuk mencapai darjat yang mulia ini. Bila kita buat ibadah kita, pertamanya kita buat ikhlas dan ada ilmu. Ada ilmu, insya-Allah kita akan rasa nikmat ibadah yang kita buat. Kita akan seronok. Sebab apa? Kita buat tu dengan kefahaman. Kita buat tu kita tahu yang kita buat ni benda yang benar. Oleh itu, ia merupakan satu keutamaan bagi hamba-hamba yang mampu meraihnya. Antara cara untuk seorang itu mencapai darjat ihsan dalam ibadah ialah ia ada berapa dia punya tips dia. Yang pertamanya, sentiasa berhati-hati dalam setiap segenap urusan. Kita tengok benda yang kita buat ni, pertamanya Allah perintah ataupun tidak. Yang kedua, kita tengok yang dia dah buat ni adakah menepati ataupun tidak. Ya, mengikut sunnah Nabi SAW. Yang keduanya, mentaati semua perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggalkan. InsyaAllah selamat, seronok dalam ibadah ni. Yang ketiga, bertanggungjawab ke atas orang yang berada di bawah kekuasaannya. Melaksanakan tanggungjawab kita lah. Pertama tadi, tanggungjawab sebagai seorang hamba kan. Ini tanggungjawab kita ni sebagai orang yang ada kepertanggungjawaban. Kalau kita seorang ayah, jaga anak-anak kita, isteri kita dah, pemimpin, jaga rakyat dengan baik semua dah. Yang keempat, menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang orang buat ibadah ni, dia minta pada Allah, dia doa pada Allah, tak dapat. Sedangkan Allah Taala dah aturkan perjalanan hidup dia dah. Kan? Kau just ikut je, follow dalam masa berdoa. Mungkin yang dia minta hari ini Allah Ta'ala tak kabulkan sekarang, dia akan dapat lagi 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala yang atur kehidupannya. Kita just follow je. Itu disebut qada dan qadar, ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Terusnya, selalu bertaubat dan kembali kepadanya, dan mengutamakan keredaan Allah SWT dalam kehidupan, dan sentiasa melaksanakan kewajiban dan amal kebaikan yang dituntut oleh agama. Terusnya, melaksanakan solat berjemaah walau di mana dan apa jua keadaan. Inilah satu sunnah atau ibadah yang cukup. Sebab tu letakkan solat berjemaah ni sebagai fardu kifayah. Tak? Iaitu seorang buat lain tak payah kan? Orang faham macam tu tak? Aku dah buat sudah lah kan orang lain. Dah ada orang buat tu dah, bukan. Fardu kifayah ini ialah tiap-tiap orang kena buat. Cumanya kalau orang tu ada keuzuran. Contoh solat berjemaah tadi. Kalau dia ada keuzuran dengan sebabkan urusan, maka dia buat lah. Sama juga dengan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini, semua orang kena ada ilmu menguruskan jenazah. Bukan harap Bilal je kan? Tapi sebab Bilal dah ada, dia menguruskan jenazah dah, tukang mandi jenazah, bagi dia buatlah. Tapi sekiranya dia tak ada, kita anytime boleh ganti dia. Itu yang kata fardu kifayah tadi. Tapi yang kita faham, tak apa, bila dah tahu, aku tak payah tahu pun tak apa, tak payah tahu tak apa, tak. Kena tahu, dah fardu kan. Dia fardu ain, tiap-tiap orang mesti tahu, mesti kena. Nak untuk ilmu apa semua nak. Fardu kifayah dan nama fardu tetap kena ada. Cuma pada ketika itu dah ada orang yang menguruskan, dia tak payahlah. Takkan satu kampung nak mandikan satu jenazah, satu mayat, satu kampung nak mandi. Tak payahlah semua, cukuplah dia bertanggungjawabkan. Tetapi sekiranya orang yang dipertanggungjawabkan tak ada, kita boleh ganti. Itu ialah. Kemudian mengerjakan ibadah haji dan menziarahi makam Nabi SAW. Ya, bila kita pergi ziarah itu, kita kenali tempat-tempat sirah sejarahnya itu. Nah, baru kita akan rasa seronok, dapat kenal Nabi lebih dekat lagi. Ya. Kemudiannya mengerjakan umrah khususnya di bulan Ramadan, menjadi hamba Allah SWT yang benar dan ikhlas dalam beribadah, dan sentiasa membaca dan berta'amul dengan Al-Quran. Apa itu ta'amul dengan Al-Quran? Berta'amul bukan bermaksud kita hanya sekadar membaca, tapi kita mendalami, kita bertadabbur, tahami apa isi dia nak. Itu tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran, saya cadangkan pakailah Quran yang ada terjemahan.
Kita baca satu ayat, ya, kita tengok apa maksud ayat ni. Nah, kalau kita kurang faham, ambillah pen, pensel, tanda bulatkan. Nanti aku nak tanya ustaz lah apa maksud ni. Nah, jadi itu, ya, cara kita. Ataupun kalau kita baca Quran, aktiviti lepas subuh katakan, buat baca Quran beramai-ramai tak? Ya, di masjid-masjid kan. Ya, masjid saya alhamdulillah dah 6 kali khatam. Nah, 6 kali dah khatam buat lepas subuh. Setiap kali lepas subuh je, satu grup dia akan baca Quran, kemudian satu grup, seorang lagi dia akan baca terjemahan. Tak sedar dah 6 kali dah pun. Nah, ni besok ni 30 hari bulan ni dah masuk kali 7 dah kot. Ya, jadinya buat apa? Yang lain baca, seorang baca terjemahan. Paling kurang dia tahu. Nah, ada masalah, bulatkan, nak tanya. Kadang-kadang ayat-ayat mutasyabihat ni kadang kita ada masalah. Boleh tanya. Tuan-tuan kita ada ilmu. Tapi bila kita seronok hanya membaca tanpa kita mentadabbur isi Al-Quran, sekadar tu je lah. Sedangkan Allah Ta'ala perintah pun sekadar baca, kena faham apa kehendak isi Al-Quran, barulah kita beramal dengan isi Al-Quran. Sebab tu kenapa akhlak Nabi SAW khuluquhul Quran. Kenapa? Sebab Rasulullah bukan baca Quran, mempraktikkan ayat Quran tu dalam kehidupan seharian. Para sahabat khuluquhum Quran, akhlak mereka pun Quran. Sebab dia mengadaptasikan ayat Quran dalam kehidupan. Barulah betul. Itu yang disebut Al-Quran bergerak. Ya, bukan sekadar dia menghafal, dia praktik dalam kehidupan dia. Kesimpulannya, yang pertama, sikap ihsan ini perlu kita usaha dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melakukan amalan ketaatan, maka perbuatan itu sentiasa kita niatkan kerana Allah SWT. Sebaliknya, jika terdetik niat di hati kita untuk melakukan keburukan, maka kita tidak akan melakukannya kerana sikap ihsan yang kita miliki. Kesimpulan yang kedua, seorang yang mempunyai sikap ihsan yang tinggi akan sentiasa berbuat kebaikan kerana mahu meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia malu untuk melakukan kemaksiatan kerana dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti melihat perbuatannya. Ketiga, ihsan adalah kemuncak kepada prestasi dalam ibadah. Itu yang kemuncak dia tu. Pergaulan dan akhlak seorang hamba. Oleh itu, semua orang yang menyedari akan perkara ini tentu akan berusaha dengan sedaya mungkin agar dia mampu mencapai tingkatan tersebut. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita dah faham tentang itu ihsan, apa itu ihsan, maka buatlah ibadah ni dengan sepenuh hati kerana Allah SWT. Kemudian ikutlah cara Nabi SAW dan juga ikutlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi insya-Allah dengan ada ketiga-tiga elemen ni, tiga-tiga perkara dalam ibadah kita, insya-Allah ibadah kita akan diterima. Wallahu ta'ala alam. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas tajuk yang ke-21. Ya, insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mengupas tajuk yang ke-22 pula, iaitu adab dan cinta kepada Rasul. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, sebab kelemahan dan kurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.